Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rekan-rekan sekalian dan pada Dr. Abdul Khair Bedu Aziz, yaitu pensyarah bagi kelestarian alam sekitar UL 02302. Oke, saya Nurul Syuhada binti Anwar, nomor matriks YT 20171261 akan membentangkan tentang pencemaran air terhadap alam sekitar. Ini adalah tajuk yang saya pilih. Oke, kenalan. Next screen. Oke, pengenalan untuk pencemaran air. Air atau sungai merupakan elemen yang sangat penting terhadap manusia dan juga kehidupan. Hal ini karena air berfungsi sebagai alat pengamputan dan penghubungan, serta sumber bekalan air domestik. Selain itu, ianya dapat membekalkan sumber kepada manusia. Dengan berjalannya waktu serta era perkembangan negara, kegiatan perindustrian serta perdagangan, kualiti air mula mengalami kemerosotan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan yang pesat dialami oleh negara. Selain mentaliti masyarakat yang masih rendah dalam usaha memelihara dan memelihara alam sekitar. Next. Oke, seterusnya adalah kesan pencemaran air terhadap alam sekitar. Saya ambil ada 4 kesan, yaitu kesan menjejaskan kehidupan akuatik, kesehatan manusia terjejas, kesan terhadap negara, serta kualiti air terjejas. Oke, next screen. Next. Oke, menjejaskan kehidupan akuatik adalah salah satu kesan yang dapat dilihat. Oke, kesan terhadap kehidupan akuatik adalah sisa toksik daripada industri yang dibuang menyebabkan sisa kimia berkumpul di laut dan sungai, serta pH air juga akan meningkat. Itu yang menyebabkan kehidupan akuatik terjejas. Selain itu, sisa perindustrian sering mengandungi banyak sebatian toksik yang merosakkan kesehatan hewan akuatik dan makanannya. Bukan itu sahaja, racun boleh menyebabkan kesan yang dapat membawa maut dan kehilangan habitat kepada hidupan di dasar laut. Oke, sebagai contohnya kita dapat lihat di perairan Terengganu, ekoran daripada pembuangan sisa domestik ke dalam laut menyebabkan penyu mati kerana termakan sisa-sisa plastik. Oke, seterusnya yaitu kesan terhadap kesehatan manusia. Next. Oke, kesehatan manusia, manusia terjejas. Kesehatan manusia terjejas. Kehidupan laut seperti ikan dan kerang yang ada di dalam dasar laut yang dimakan oleh manusia boleh mengakibatkan penyakit berjangkit. Bukan itu sahaja, pembuangan sampah turut menyebabkan pembiakan dan memberi masalah kepada air dan manusia. Kerana sumber makanan manusia terdiri daripada air serta makanan dalam laut lah, contohnya ikan, kerang kan. Kita makan makanan tersebut, itu menjadi sumber makanan kita. Oke. Selain itu, kandungan nitrat yang tinggi dan berlebihan di dalam air akan menyebabkan kita keracunan. Itu saya ambil kesan kesehatan manusia terjejas. Oke, kita dapat lihat kenapa kesehatan manusia ini terjejas. Contoh penyakit yang akan impak kepada kita diri sendiri, yaitu penyakit taun, alahan, dan jangkitan kuman. Itu adalah disebabkan oleh pemakanan kita. Contoh kita makan
ikan ataupun kerang. Sebenarnya ikan dan kerang itu di dasar laut dan air itu sudah tercemar, sedikit tercemar. Ia akan mengakibatkan kesehatan kita terjejas. Oke, salah satu contoh yang saya ambil yaitu yang berlaku di Teluk Minamata, Jepun. Pencemaran toksik menyebabkan manusia menjadi sakit kepala, kebas-kebas, serta jarak penglihatan menjadi kabur. Ini adalah yang saya dapat dari berita saya search dari Google, berita dari Jepun mengenai pencemaran toksik yang berlaku di Jepun, di Minamata, Jepun. Oke, seterusnya yaitu kesan terhadap negara. Kesan terhadap negara ini amat penting. Saya ambil disebabkan oleh kesan terhadap negara ini pentinglah sebab ekonomi, ekopelancongan. Oke, pencemaran air akan merosakkan keindahan alam. Serta pencemaran air juga menyebabkan keindahan dunia hari ini terjejas. Pantai dan laut atau sungai yang dipenuhi oleh sampah adalah menjengkelkan dan tidak indah untuk dilihat. Keadaan air laut atau sungai akan menjadi busuk. Perkara ini akan memberi kesan kepada sektor pelancongan. Jika laut atau pantai tercemar, pengembara akan hilang semangat untuk ke negara kita. Malah akan merugikan ekonomi negara. Negeri juga akan menderita kerana kerajaan perlu menanggung kos kerugian dan pembersihan untuk menangani masalah pencemaran. Kos ini boleh mencecah jutaan ringgit. Bukan itu sahaja, secara tidak langsung ekonomi negara juga akan terjejas. Kerajaan perlu membelanjakan dana asing untuk membasmi pencemaran. Kita dapat lihat sekiranya pencemaran air berlaku di pantai ataupun sungai. Contoh pantai itu kita inginkan sektor pelancongan, tetapi terlalu banyak sampah dan merosakkan keindahan alam di situ. So kita tidak dapat buat ekopelancongan di situlah, kita tidak dapat menarik pelancong asing untuk ke negara kita. Asia memang terkenal dengan dia punya pantai, dia punya air sangat indah. Orang boleh nampak air Asia ini sangat indah. Tapi bila pencemaran air berlaku, ia akan merosakkan ekopelancongan serta ekonomi negara. Okey. Selanjutnya, kualiti air terjejas. Pencemaran air akan memberi kesan kepada kualiti air, di mana bahan toksik yang dilepaskan akan menjejaskan kitaran makanan dengan menjejaskan serta meracuni hidupan di sungai dan tasik seperti rumpai, ikan dan hidupan laut yang lain. Bahan toksik yang dicampur dengan air atau sungai secara langsung akan menjejaskan kualiti air minuman. Ini akan memberikan kesan yang negatif kepada kesehatan. Air yang diambil perlu ditapis atau dimasak terlebih dahulu. Oleh itu, perlindungan air amat penting agar manusia mempunyai sumber bekalan air yang bersih. Okey, kualiti air terjejas ni kita dapat simpulkan sebagaimana di negeri Selangor mempunyai masalah air bersih. Perkara ini amat membimbangkan kerana bahan toksik yang dicemar oleh anasir-anasir tangan yang tidak bertanggungjawab, mereka buang sisa toksik ke dalam sungai. So penduduk tidak dapat pun air bersih yang terus diminum. Kita sering dengar isu tentang bekalan air di negeri Selangor sukar untuk dapatkan sebab kualiti air mereka sudah terjejas oleh bahan toksik. So dorang punya bekalan air bersih itu sangat kurang. Okay. Contoh, ini adalah contoh pembuangan sisa toksik di sungai ataupun tasik. Ini yang akan menyebabkan kita punya air bersih kurang mendapat air bersih. Dan ini menyebabkan juga bukan sahaja kita mendapat air bersih yang kurang, kesihatan kita juga akan terjejas sebab kita bekalan utama kita adalah air, sumber air. Okey, seterusnya contoh hidupan akuatik tercemar. Ini adalah salah satu contoh
kita dapat lihat ikan semua terapung di atas permukaan kan. Permukaan air itu bermaksud sungai ini telah dicemari. So ikan semua akan terapung. Ini kita contohlah, kita tidak tahu pun air itu sungai ataupun laut itu tercemar dan kita makan ikan tersebut. So kesehatan manusia juga akan terjejas. Itulah saya ambil kesan manusia, kesehatan manusia terjejas. Oke, seterusnya contoh pembuangan sampah. Pembuangan sampah kita dapat lihatlah di mana-mana sahaja pembuangan sampah sangat tidak dapat dibendung. Sekiranya kita membuang sampah, contoh kita ingin membuat satu ekor pelancongan di tepi pantai, tetapi pantai tersebut telah diliputi oleh sampah sarap yang banyak sampai kita tidak lihat permukaan air tersebut. Kita tidak lihat air itu jernih. Dulunya jernih, sekarang keruh disebabkan oleh pembuangan sampah. Ini oleh manusia yang tidak bertanggung jawab lah. Kita pun sering juga membuang sampah kan. Oke, itu saja daripada saya. Oke, sebelum saya mengakhiri pembentangan saya hari ini, saya ada sedikit pesan kepada diri saya sendiri dan juga rekan-rekan sekalian. Saya ambil daripada surah Al-A'raf ayat 56 yang membawa maksud, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadanya. Oke, ini sangat bermakna kepada kita lah sebagai manusia, sebagai saya sendiri, kita telah diberi keindahan yang seindah-indah ciptaan. Kenapa kita merosakkan bumi kita ataupun sungai kita, laut kita dengan tangan kita yang tidak bertanggung jawab? Kenapa kita mau merosakkan padahal ia sangat banyak memberi manfaat kepada seluruh umat muka bumi ini, termasuklah manusia, haiwan, habitatnya. Oke, itu sahaja daripada saya. Saya minta maaf sekiranya ada yang tersalah ataupun tidak dapat memberi 100%, terhadap apa isu yang saya pilih ini. Oke, itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.